Hai guys, Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak kongsikan tentang satu kes pembunuhan yang berlaku pada tahun 2018. Netflix telah pun ambil cerita ni untuk dijadikan sebagai dokumentari based on true story. Okay, so let's go. Okay, so dokumentari yang bertajuk American Murder: The Family Next Door. Ramai yang terkesan, ramai yang terkejut dengan kejadian yang berlaku pada 2018. Okay, untuk pengetahuan anda, kejadian ini berlaku pada 13 Ogos 2018 jam 2 lebih kurang 1.45 pagi hingga 2 pagi. Rakan Shannon yang bernama Nicole telah pun hantar Shannon balik ke rumah selepas mereka balik business trip. Okay, sampai rumah lebih kurang 1.45 pagi hingga 2 pagi. Hari pagi yang sama tu, lebih kurang dalam pukul 8 pagi, 9 pagi, Nicole cuba hubungi Shannon tapi tak dapat. Dan dia tinggalkan pesanan pun tak ada reply langsung, dan dia dah rasa something is wrong sebab diorang ni sangat rapat dan Shannon ni tak pernah berkelakuan macam ni lah. Apa-apa masalah yang ada di antara dia dan juga suami dia ataupun anything, Shannon ni akan kongsi dengan Nicole ni lah. Okay? Pada hari yang sama juga, Shannon ni patutnya dia ada appointment dengan gynae, dia tak pergi juga. End up Nicole ambil keputusan untuk pergi ke rumah Shannon. Okay, bila dia tengok dari luar rumah tu, dia tengok dalam keadaan rumah tu, kita boleh intai daripada luar tingkap tu tak ada apa-apa, tak ada apa-apa yang pelik, tak ada rasa macam pencerobohan berlaku, tak ada suara anak-anak dia. So dia sangat-sangat pelik. Dia hubungi polis untuk bagi tahu yang dia rasa something is wrong with Shannon and anak-anak dia. Nicole ni call juga suami dia iaitu Chris Watts ni untuk bagi tahu ke mana Shannon dan juga anak-anak dia pergi. Sebab dia try untuk hubungi memang tak dapat langsung. Chris pun balik dari tempat kerja dan dia terus masuk melalui pintu garage dia. Okay? Dan polis sempat tanya pada waktu tu, ini ke kereta isteri dia, dari kereta lain ke? Tak ada, memang itu satu-satunya kereta dia. Dan tengok memang kereta dia masih kat situ. Masuk kat dalam rumah memang tak ada apa-apa kesan, tak ada sebarang kesan. Kalau kata ada orang masuk mencuri ke, orang menceroboh dan sebagainya, memang tak ada. Masa yang sama juga, telefon dia ditinggalkan, cincin pernikahan dia pun ditinggalkan. Dan untuk pengetahuan korang semua, Shannon ni seorang wanita yang berkerjaya. Okay, dalam masa umur 25 tahun, dia dah berjaya bina rumah dia sendiri. Dia pernah berkahwin dan bercerai. Dia ada penyakit yang mana dia rasa macam masa depan dia sangat gelap, dan ketika itulah Chris tu datang. Dan dari situlah dia bersama dengan Chris dan sampailah 8 tahun dia dikurniakan dengan 2 cahayawata perempuan. Chris pada waktu itu nampak macam dia panik sebab dia tak tahu mana isteri dia pergi. Okay? Kebetulan dan sebelah rumah ada CCTV. Chris dan juga polis ni, pegawai polis ni sempat pergi ke rumah sebelah tu untuk tengok CCTV. Dan dekat dalam CCTV tu memang nampak ada satu truk, dia reverse ke belakang. Dan waktu tu Chris sempat bagi tahu dekat polis, dia explain yang dia memang selalu angkat barang lah sebab dia bekerja di satu syarikat company oil and gas. Okay? Chris pun meninggalkan rumah tersebut dan jiran dia minta untuk polis itu terus berada dekat rumah sebab dia nak bagi tahu yang Chris punya kelakuan tu sangat pelik. Dan dia bagi tahu juga dekat polis tu yang mana Chris ni sebenarnya dia tak ada pun angkat-angkat barang ke dan sebagainya. So dia rasa ada sesuatu yang tak kena pada Chris. So polis pun dah mula siasat Chris ni dengan lebih lanjut. Orang pun macam terkejut dengan kehilangan Shannon dan juga anak-anak dia, yang mana Shannon ni tengah pregnant anak ketiga. Okay? Dalam masa yang sama juga, polis tetap siasat Chris sebab dia merasakan macam ada benda yang tak kena, macam ada benda yang dia sorokkan. Sebab hari ke hari tu, daripada hari yang mereka hilang, the next day tu dia punya statement tu macam bertukar-tukar. Okay. Bila polis cakap, dia tengok gambar-gambar lama Chris memang nampak lain tau. Dia seorang yang badan besar. So dia redo, dia buat badan dan sebagainya. And then polis tu cakap, kebiasaannya mereka ataupun seorang lelaki yang berubah ni, dia adalah disebabkan ada perempuan lain. Ataupun dia ada affair lah dengan orang lain. Tapi dia kata dia memang tak ada girlfriend, dia bukan berubah sebab perempuan lain dan sebagainya. Okay? Sedangkan bila polis tengok track record telefon dia, Chris memang ada affair dengan perempuan lain. Okay? Dan disokong pula dengan statement daripada Shannon yang mana dia pergi bercuti bersama dengan family dia. Chris tak ikut lama, 5 minggu macam tu. Kemudian bila mereka bertemu kembali, dia dengan Shannon dengan Chris dah tak ada spark.
Okay, dah tak ada spark. Maksudnya Shannon of course lah, Shannon masih sayangkan dia. Cumanya Shannon kata kenapa Chris ni berubah. Dia nampak sangat-sangat perubahan yang ada pada Chris. Chris dah tak sentuh dia langsung, dah tak bersama dah lama. Bayangkan 5 minggu husband and wife tak berjumpa. Bila berjumpa macam tak ada apa-apa yang berlaku. Okay, 15 Ogos 2018, polis ambil keputusan nak buat satu test, iaitu test polygraph. Polygraph test tu is a test that kalau you bohong, diorang boleh tahu. Okay, and then they did the test and unfortunately dia failed the test, and polis bagi lagi peluang untuk Chris bagi tahu terus terang apa yang berlaku. Dan Chris mengambil keputusan untuk dia akan bagi tahu terus terang, tetapi dia nak jumpa dengan bapa dia dulu, sebab Chris and the father diorang macam close lah, very close. Dekat situ lah, okay, dia cerita kat bapa dia yang dia kata dia bergaduh dengan Shannon, kemudian macam dia kantoi bila Shannon dapat tahu dia ada perempuan lain, kantoi, and then dia bagi tahu dia terbunuh Shannon sebab Shannon bunuh anak-anak dia dulu. Kemudian bapa dia tanya dekat mana dia letak kat mana anak-anak dia. Kemudian dia bagi tahulah dekat mana tempat dia letakkan anak-anak dia, dekat mana dia letak isteri dia. It's so sad. And then lagi sedih bila you all boleh tengok video, sebab footage yang diorang kutipkan dalam dokumentari ni adalah footage yang memang original lah dari Facebook channel, telefon polis yang record dan sebagainya. It's a original footage. Bila kantoi dia ada perempuan lain, and then bila kantoi dia punya test polygraph failed, and then dia pun mengaku yang dia bunuh isteri dia, dan mulalah kes-kes mahkamah dan sebagainya. Dia mengaku bersalah, okay, walaupun dia mengaku bersalah pada waktu itu masih lagi tak tahu apa cerita yang sebenar, sehinggalah selepas beberapa lama tu dia mula bercerita yang dia mengatakan memang dia bersalah dan dia bunuh ketiga-tiganya. Okay, macam mana benda tu berlaku? Yang pertama, dia bunuh isteri dia, dia bungkus wife dia dengan dia punya blanket, and then dia nak bawa turun. Waktu tu anak-anak dia terbangun. Bila anak-anak terbangun, anak-anak dia tanya, what happened to mommy? What happened to mommy? And then dia kata, oh, mommy will be fine. Okay, so dia bawa naik truk. Sekali dengan anak-anak dia bawa naik truk. Dia pergilah dekat tempat kerja dia, ada tangki minyak, ada satu kawasan yang lapang. So dia bawa dekat situ, dia tanam Shannon, and then dia tekuk juga dengan blanket dua-dua anak dia tu. And then bila dua-dua dah tak bernafas, dua-dua dah tidak bernyawa, dia masukkan ke dalam tangki minyak. Dia pun dikenakan hukuman 9 kesalahan kesemuanya. Dan kalau you all nak tengok, nak tahu dengan lebih lanjut, korang tengok, korang akan feel, korang akan rasa macam, oh my god, what is happening, what is wrong with this world, you know. Saya doakan semoga semua anda yang sedang menonton video ini, okay, semoga kita semua sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari perkara-perkara sebegini, insya-Allah. Okay, assalamualaikum.